Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan uh, berbincang mengenai subtopik 4.6 iaitu kemandulan dan pencegahan kehamilan. Jadi kita tengok dahulu standard pembelajaran 4.6.1, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh berkomunikasi mengenai kemandulan dan juga cara untuk mengatasinya. Okey, kemandulan ditarifkan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk melahirkan anak dan untuk menghasilkan anak. Jadi itu tarifan secara umum untuk kemandulan. Dan punca kemandulan ada banyak. Kita tengok dahulu untuk punca kemandulan bagi lelaki. Yang pertama, lelaki boleh mandul disebabkan oleh kecacatan pada organ pembiakan. Yang kedua, ketidakseimbangan pada hormon, terutamanya hormon testosteron yang merangsang penghasilan sperma. Kemudian berlaku sumbatan pada duktus sperma. Maksudnya di sini sperma tidak boleh dihantar ke zakar disebabkan oleh duktus sperma yang tersumbat. Yang keempat, kualiti sperma yang dihasilkan adalah rendah dan tidak aktif. Mungkin ada masalah ataupun kecacatan pada sperma. Yang kelima, bilangan sperma yang terhasil adalah rendah, tak banyak. Kemudian disebabkan juga oleh satu keadaan, satu masalah dinamakan sebagai mati pucuk. Mati pucuk ini merujuk kepada struktur zakar yang tidak boleh menegak. Yang terakhir, masalah kesihatan seperti kencing manis. Kencing manis ini sebenarnya boleh mengganggu sistem pembiakan. Okey, manakala punca kemandulan untuk perempuan pula, yang pertama disebabkan oleh kecacatan pada organ pembiakan, sama ada pada ovari, pada tiub falopio, pada uterus dan sebagainya lah. Jadi ini akan menghalang berlakunya proses kehamilan. Yang kedua, disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Jadi untuk hamil, hormon-hormon yang ada dalam sistem pembiakan perempuan mestilah dalam keadaan baik. Jadi kalau ada masalah, contohnya pada ketika sedang hamil, tiba-tiba ada hormon progesteron ataupun estrogen tiba-tiba turun arasnya, boleh menyebabkan berlaku keguguran dan sebagainya. Kemudian berlaku sumbatan pada tiub fallopian. Jadi jika berlaku sumbatan, maka tak mungkinlah akan bertemu ovum dan juga sperma. Ovum tak boleh keluar, tak boleh bergerak melalui tiub fallopian, manakala sperma tak boleh masuk ke tiub fallopian. Yang keempat, disebabkan oleh kegagalan untuk berlakunya proses pengovulan. Maksudnya, ovum tidak dapat dibebaskan ataupun tidak berlaku proses perkembangan pada ovum. Jadi ini menyebabkan seolah-olah tiada ovum. Bila tiada ovum, maka tak mungkinlah berlaku kesenyawaan. Okay. Yang kelima, kegagalan penempelan embrio. Maksudnya di sini telah pun terhasil zygote, tetapi zygote yang berkembang menjadi embrio tadi tidak boleh menempel pada uterus. Maksudnya berlaku ketumbuhan dalam uterus menyebabkan tiada tempat untuk penempelan berlaku. Ataupun jika penempelan berlaku, ketumbuhan tadi akan mengganggu proses perkembangan embrio tadi. Dan yang terakhir, masalah kesihatan seperti kencing manis. Okey, so kita tengok pula cara-cara untuk mengatasi
kemandulan. Yang pertama, kita ada pengambilan pil hormon ataupun suntikan hormon, di mana ini akan merangsang testis. Testis ini akan dirangsang oleh testosteron dan juga ovari untuk menghasilkan sperma dan ovum. Ini tidak ovari akan dirangsang untuk menghasilkan ovum. Jadi ini perlu kepada hormon dinamakan sebagai hormon FSH. Hormon terangsang lutein ataupun follicle stimulating hormone, hormon terangsang follicle. Keseluruhnya melalui kaedah pembedahan. Jika ada ketumbuhan pada ductus sperma atau tube fallopian atau uterus, bolehlah dilakukan proses pembedahan ini. Di mana pembedahan akan dijalankan untuk membuang ketumbuhan tersebutlah, ketumbuhan yang menghalang berlakunya kehamilan. So, teknologi membiarkan kita ada persenyawaan in vitro, IVF, juga dikenali sebagai bayi tabung uji. Dan kita ada pemindahan gamet intrafallopian, atau gamet dipindahkan ke dalam fallopian supaya berlakunya proses persenyawaan di situ. Kemudian kita ada pemindahan zygote intrafallopian, maksudnya zygote dah terhasil, kemudian dimasukkan ke dalam sistem pembiakan. Diletakkan pada fallopian lah, dibiarkan dulu zygote itu menuruni fallopian secara semula jadi, maksudnya menempel pada uterus. Sekarang kita tengok satu kaedah, iaitu kaedah IVF, persenyawaan in vitro ataupun dikenali sebagai bayi tabung uji. Jadi yang pertama sekali, terapi hormon akan dijalankan untuk merangsang penghasilan ovum. Biasanya selepas terapi hormon ini, perempuan akan menghasilkan banyak ovum sebenarnya. Ovum ini akan dikutip oleh doktor. Ovum tadi akan dikeluarkan daripada ovari, kemudian dimasukkan ovum tadi bersama dengan sperma dimasukkan ke dalam piring Petri, dan dalam piring Petri ini diisikan dengan kultur nutrien yang sesuai untuk menggalakkan berlakunya proses persenyawaan. Dalam piring Petri ini, sperma dan ovum akan digabungkan melalui proses persenyawaan. Jadi ini sebenarnya meningkatkan proses, meningkatkan halangan, mengurangkan halangan kepada berlaku proses persenyawaan, kerana di sini doktor telah pun mempertemukan ovum dan sperma dalam piring Petri. Maka yang diharapkan berlaku adalah proses persenyawaan. Yang kelima, zygote akan terbentuk. Zygote tadi akan dimasukkan kembali ke dalam uterus perempuan tadi. Zygote terbentuk di mana? Dalam piring Petri tadi. Yang dimasukkan ke dalam uterus. Dan akan berlakulah penempelan pada uterus tadi. Maka kalau kehamilan berlaku dengan baik dalam tempoh 9 bulan 10 hari itu, maka insya-Allah perempuan ini akan melahirkan anaknya. Okey, sekarang kita tengok pula pada standard pembelajaran 4.6.2, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh membezakan kaedah pencegahan kehamilan yang ada. Okey. Jadi pencegahan kehamilan boleh dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah mencegah pengovulan, mencegah penghasilan ovum. Yang kedua, mencegah persenyawaan, maksudnya kita elakkan daripada berlakunya persenyawaan di antara ovum dan juga sperma. Sama ada kita nak elakkan sperma berjumpa atau bagaimana, bergantunglah, tapi kita akan elakkan berlakunya persenyawaan dan penghasilan zygote. Yang ketiga, mencegah penempelan ovum yang telah disenyawakan. Maksudnya ini akan melibatkan uterus, di mana penempelan mesti berlaku pada uterus. Jadi dielakkan
zygote itu menempel pada uterus. Okey, kenapa manusia perlu pada pencegahan kehamilan ini? Yang pertama kita tengoklah sebab dia mungkin. Yang pertama, pasangan belum bersedia untuk memiliki anak. Contohnya, mungkin ada pasangan yang berkahwin semasa mereka masih belajar contohnya. Jadi untuk pastikan mereka habis belajar dengan baik, maka mereka belum bersedia untuk memiliki anak. Yang kedua, mungkin pasangan tersebut sudah mempunyai anak yang ramai. Jadi anak yang ramai ini perlu kepada masa yang lebih, perlu kepada kos, duit yang lebih dan sebagainya. Maka mungkin itu sebabnya kenapa pasangan ini memilih untuk melakukan pencegahan kehamilan. Yang ketiga, ingin jarak kelahiran antara anak supaya tidak terlampau rapat. Ini sebenarnya adalah untuk mengelakkan stres pada si ibu atau si bapa ini samalah dalam menjaga anak-anak yang kecil ini. Anak kecil tahulah dia ada banyak ragamnya. Kemudian jika terlampau rapat sebenarnya dia mungkin menyebabkan masalah pada fizikal anak. Bila terlampau rapat maksudnya si ibu tak sempat mengumpul nutrien yang diperlukan untuk perkembangan bayi dalam kehamilan. Jadi mungkin anak dilahirkan dia saiznya kecil, mungkin ada masalah pada tulang dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok pencegahan kehamilan. Sekarang ini untuk mencegah pengovulan. Jadi di sini disebutkan proses ini akan dicuba untuk menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Kaedah apa yang pertama sekali dengan kaedah pengambilan pil pencegah kehamilan. Jadi pil ini sama ada ianya mengandungi hormon ataupun dia merangsang penghasilan hormon. Biasanya dia merangsang badan perempuan untuk menghasilkan hormon. Contohnya hormon progesteron dan juga hormon estrogen. Di mana hormon ini biasanya keluar dengan banyak tetap pada aras yang tinggi sepanjang tempoh kehamilan. Jadi bila perempuan yang tidak mengandung makan pil ini, maka badannya akan sentiasa mempunyai kandungan hormon progesteron yang tinggi. Jadi seolah-olah badan perempuan ini dalam peringkat kehamilan. Jadi bila hamil, keadaan hamil, badan perempuan tidak akan menghasilkan ovum. Jadi kena ingat masa tempoh hamil itu tidak mungkin akan ada ovum akan dihasilkan. Okey, kemudian penggunaan implan. Implan ini contoh implan dan akan ditanam pada bawah kulit, biasanya pada lengan seseorang perempuan. Dan di mana ini pun sebenarnya dia akan merangsang penghasilan hormon progesteron. Jadi perempuan ini pun dalam keadaan seolah-olah badannya hamil, maka tidak mungkinlah akan dihasilkan ovum. Dan ini lebih tahan lama kesan dia berbanding dengan pil pencegah kehamilan ini. Tapi masalahnya mungkin selepas tempoh tertentu perempuan ini nak mengandung dan dia keluarkan implan atau tak makan ini, mungkin berlaku sedikit gangguan lah kepada kita haid. Dan ini boleh mengganggu peluangnya untuk hamil. Maksudnya kaedah menghalang persenyawaan. Jadi dalam kaedah ini akan dicuba untuk menghalang persenyawaan antara ovum dan sperma. Jadi yang pertama kaedahnya adalah dengan menggunakan kondom, di mana kondom ini digunakan oleh lelaki untuk menghalang sperma daripada memasuki faraj semasa persetubuhan. Maksudnya kondom ini akan dipakai pada zakar lelaki. Contoh kondom dibuat daripada getah asli atau latex. Yang kedua, penggunaan diafragma. Diafragma ini dipasang pada sistem pembiakan perempuan, digunakan oleh perempuan untuk menghalang sperma daripada memasuki uterus.
Jadi biasanya dipasang pada cervix lah. Jika dipasang pada cervix, maka sperma tidak boleh melaluinya. Maka tak mungkinlah sperma akan sampai ke tube fallopian dan menyebabkan proses persenyawaan. Contohnya yang ketiga, menghalang persenyawaan. Jadi untuk menghalang persenyawaan antara ovum dan sperma ini, langkah yang boleh dibuat juga adalah pemandulan lelaki, vasektomi. Satu kaedah ini dinamakan sebagai vasektomi, di mana dia akan menyebabkan lelaki menjadi mandul, di mana satu bahagian pada dukus sperma dipotong dan setiap ujungnya akan diikat. Contohnya ini. Maka bila dipotong di sini dan diikat, testis yang menghasilkan sperma ini, bila sperma terhasil, sperma tadi tidak boleh dihantar. Tidak ada dah laluan kerana dah dipotong di sini. Jadi, sperma tidak boleh dihantar ke bahagian lain, maka bila berlaku hubungan seks, maka air mani yang keluar itu sebenarnya tidak mengandungi sperma. Jadi bila tidak mengandungi sperma, tak mungkinlah berlaku persenyawaan antara ovum dan sperma. Okey, ini contohnya pada pandangan sisi untuk sistem pembiakan lelaki. Manakala untuk perempuan pula, ada juga kaedah pemandulan dinamakan sebagai ligasi. Di mana dalam kaedah ini, bahagian tengah kedua tube fallopian dipotong dan ikat. Sebenarnya sama je kaedah ini dengan kaedah yang ada pada lelaki. Jadi bila ini berlaku, walaupun terdapat penghasilan ovum dan ovum dilepaskan, ovum ni tak lepas sebab dia telah pun dipotong di sini. Dan sperma kalau ada pun masuk tak boleh berjumpa dengan ovum, kerana ovum pun tak lepas masuk seterusnya pada tube fallopian, sperma pun tak boleh. Dan kena ingat, kaedah ini sama ada vasektomi dan juga ligasi ini tidak boleh berbalik. Maksudnya kalau tiba-tiba lelaki ini atau perempuan ini nak mendapatkan anak, maka tak mungkinlah, sebab ini tidak berbalik. Ini tidak boleh dibaiki dah. Okey, seterusnya kaedah kehamilan untuk dengan menghalang penyempilan embrio. Jadi secara umumnya dalam kaedah ini akan dicuba untuk menghalang penyempilan embrio berlaku pada dinding uterus. Jadi kaedah yang pertama adalah menggunakan alat dinamakan sebagai alat intrauterus device. Alat ini dimasukkan ke dalam uterus untuk menghalang penyempilan embrio. Ini contoh alat dia. Masukkan dalam uterus, dia akan kembang. Pemasangan dia. Maksudnya apa di sini? Tak mungkin lah. Di sini adalah ovum. Ovum bergerak, maka dia tak akan lepas untuk masuk ke bahagian uterus. Ini pun sama. Pun tak lepas. Jadi, walaupun zygote terhasil, katakan zygote terhasil, zygote tak mungkin akan lepas masuk ke ruangan uterus. Dan jika ini berlaku, maka tak boleh berlaku penyempilan. Jika tidak ada penyempilan, maka tidak ada kehamilan. Okey, seterusnya kita tengok standard pembelajaran 4.6.3, di mana untuk standard ini, murid mestilah boleh menyedari kepentingan mengamalkan pemeriksaan kesihatan dan mendapatkan perawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Jadi pemeriksaan kesihatan ini sangat penting. Yang pertama untuk mencegah kanser cervix. Ini kanser cervix. Maksudnya berlaku ketumbuhan pada bahagian cervix. Dan ini akan menghalang laluan untuk sperma lah. Maka kalau ini berlaku, ini pun boleh menyebabkan berlakunya kemandulan. Dielakkan daripada masalah kesihatan yang kronik. Maksudnya kita tengok pada standard pembelajaran 4.6.4, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh mengkritik penyalahgunaan pengetahuan
tentang kaedah pencegahan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat. Ini kesan dia. Mungkin yang kena ingat, kaedah untuk mencegah kehamilan ini bukanlah dijamin berjaya 100%. Tidak dijamin. Mungkin ada remaja-remaja yang menyalahgunakan, contohnya pil pencegah kehamilan. Tapi kaedah itu bukanlah 100% akan berjaya. Yang 100% akan berjaya hanyalah melibatkan vasektomi untuk lelaki dan ligasi untuk perempuan. Itu sahaja. Kaedah lain itu masih ada lagi peluang ataupun kemungkinan akan berlaku kehamilan. Jadi ini kesan penyalahgunaan pengetahuan tentang kaedah pencegahan kehamilan. Di mana boleh menyebabkan yang pertamanya keruntuhan akhlak remaja, di mana mereka akan melakukan hubungan seks bebas di luar nikah dan sebagainya. Dan kalau berlaku kehamilan, ini yang akan berlaku. Akan berlaku kes-kes membuang bayi yang tak bersalah. Contohnya ini, bayi dah mati dibuang. Apa salah dia? Dia tak salah. Yang salahnya makna ayah dia. Tapi bila dia buat begini, dia bukan sahaja salah dari segi penzinaan, tapi juga salah daripada segi membunuh satu jiwa yang tidak bersalah. Jadi jangan gunakan pengetahuan mengenai kaedah pencegahan kehamilan ni untuk disalah gunakan. Hentikanlah, tak payah buat. Jadi kita berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.